Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abina ummatina wa mahawa anbiya wal awliya wa syuhada salihin wa ila syairin malaikatin muqarrabin al ghaib. Ibu bapa kita, isteri, anak-anak kita, keluarga kita, suami kita, muslimin muslimat mukminat. Khusus pada isteri Ustaz Ahmad Auzai, kita doa sama-sama supaya dia berkeadaan sihat, insya-Allah sempurna. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wa fahamnaha Sulaiman wa qulna atayna hukman wa ilma wa saharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Nur jadi sifat Allah, sifat menjadi kalamullah, terangkan hati hamba Allah, terang seperti hati Rasulullah SAW. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, limpahan kurniaan Allah, rahmat Allah, inayah Allah dan berbagai-bagai nikmat yang Allah curahkan kepada kita daripada alam roh hingga sekarang. Nikmat Allah tidak pernah berhenti, terutama nikmat-nikmat yang paling besar iaitu nikmat hidup, di mana sebelum ini belum lagi kita disebut hidup. Dan hidup ini kita mengetahui dari sisi Allah bahawa hidup ini adalah cerita-cerita, kisah-kisah Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya apa pun sekalian yang Allah jadikan, semua ni sekian alam pun Allah yang jadikan. Allah tahu, Allah menyusun 50 tahun dulu, semua dah set, dah tahu semua dah apa yang akan terjadi. Di sisi Allah kekuasaan tu tadi. Jadi kita hanya menjalankan, mengikuti apa yang telah disetting, disetkan oleh Allah SWT. Baik diri kita, baik semua sekian alam. Yang menjadi masalahnya apabila kita ini rasa jadalah, maknanya berbalah-balah kerana mengakui kita boleh merubah. Kita rasa usaha ni usaha kita. Kita kata ikhtiar ni ikhtiar kita. Padahal usaha ikhtiar pun dari Allah. Kehendak dan juga kudrat dia, kehendak dia. Kalau dia tak bagi kehendak, tak berusaha lah, kita duduk diam. Diam pun dia juga. Kalau dia tak bagi kita diam, bergerak-gerak, kita bergerak je gini. Itu. Jadi apa pun yang berlaku, apa pun yang terjadi, semuanya adalah aturan-aturan, susunan-susunan, cerita-cerita, kisah-kisah yang Allah nak cerita tentang diri. Jadi sekalian alam ini adalah cerita siapa? Cerita Allah SWT. Berhentilah kita daripada mengatakan ada sesuatu makhluk itu akan boleh merubah. Berhenti daripada beriktikad, mempercayai. Kerana ini satu kesyirikan. Mempercayai sesuatu itu, makhluk itu ada kuasa. Sebab kita semua ni adalah la haula wala quwata illa billah. Fahami betul-betul mengapa kita mengucapkan tu tapi masih merasa ada lagi keakuan-keakuan diri kita. Mengapa? Kita tak mengaji ini betul-betul. Kita Nabi SAW ajar pun 13 tahun. Kita tidak selesai lagi, kita dah pindah ambil cerita-cerita, kisah-kisah, ilmu-ilmu lain. Kisah yang pertama kita nak tahu, kisah ni adalah apa pun kehidupan kita, kisah dia semuanya. Dan sekalian alam akan kita mempercayai, meyakini bahawa semua pun kisah dia juga.
Dia yang memberikan skrip pada malaikat, pada nabi-nabi 124,000 nabi. Skrip daripada siapa? Daripada Nabi Adam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang Nabi Adam kisah begini, Nabi Daud kisah, Nabi Ayub kisah, Nabi Yusuf kisah gini. Apa 124,000 Nabi? Semua skrip daripada siapa? Itu semua. Itu yang kita nak faham. Kenapa dikisahkan? Kisah-kisah Anbiya, Aulia. Kenapa dikisah-kisahkan? Cerita kita pun dikisah-kisahkan. Allah nak ceritakan balik. Iaitu dirinya. Dia dah ingatkan yang ada hanya dirinya yang punya. Fir'aun, Namrud, Qarun. Cerita siapa? Untuk cerita apa tu? Untuk cerita siapa? Kalau kita betul-betul memahami, dia kenal diri kita, kita kenal Allah, kita berhenti untuk berikhtiar, berusaha. Bukanlah saya kata duduk diam, bukan. Kita tak menyangka kita usaha kita akan meyakini bahawa usaha pun daripada Allah, ikhtiar pun daripada Allah. Ada langsung berhenti. Takut kita nak mengatakan kita. Takut Rasulullah tu nak nafas tu naik dan turun tu. Takut nak rasa ada keakuan dia. Takut sesuatu nak datang tu nak dirubah sebab sesuatu tu daripada Allah. Takut kita nak ubah. Aku nak ngaku aku tu takut. Sampai Rasulullah bagi tahu banyak kali, saya ulang. Atur diri aku ya. Walau sesaat, walau sekelip mata pun. Jangan biar aku atur. Pasal dia dah betul-betul kenal diri, kenal Allah. Dia tak mau lagi pakai nama ada keakuan. Ada penyangkaan bahawa diri ni ada lagi. Dia akan buat penafiannya sebenar-benar penafian dan dia akan membenci keakuan diri. Dia akan cari jalan untuk menghilangkan keakuan. Cari jalan untuk tak mau ingat diri dia. Yang kita sekarang cari jalan nak menaikkan diri. Jumpa pembesar ni, jumpa orang ni yang boleh naikkan diri kita untuk dapat kedudukan hajat kita. Apa yang kita mahu, anak usul kita. Ini yang berlaku dalam kehidupan kita. Maka itu kita jauh daripada cara yang dibawa oleh para nabi, para rasul, para wali Allah, orang arif billah. Jauh kehidupannya. Sebab kehidupan orang ni kehidupan yang asli, iaitu Allah. Kehidupan itu adalah Allah punya kehidupan. Dia merasakan bahawa dirinya adalah berkehidupan dengan Allah. Bukan dia mengarahkan Allah. Dia menentukan sesuatu tu dari dia boleh arah, dia menentukan, ya Allah buat gini, aku ya Allah nak gini. Itu yang berlaku dalam kehidupan kita. Bila kita tak kenal diri, tak kenal Allah, habislah. Kehidupan kita penuh dengan kemunafikan. Pahit. Tak manis hidup kita. Kita cari apa pun, kesudahannya tak selesai juga. Tak dapat apa sebenarnya tuju. Melainkan kita buangkan keakuan diri. Sebab Nabi Muhammad SAW diutus untuk memperbaiki akhlak. Akhlak tu apa? Akhlak tu jangan ada keakuan diri. Kerana akhlak tu adalah kesyirikan. Jangan ada kesyirikan. Tak kira lah halus ke, kita sembah berhala depan-depan ke, kita meyakini sesuatu selain Allah. Dalam diri kita berkeyakinan kita ada kuasa pun syirik. Kita rasa kita ada kehendak pun syirik. Kita rasa kita mendengar pun dua. Kita rasa kita boleh mendengar pula. Sebab ada kita mendengar dengan pendengaran siapa? La mutakalimun. Tidak aku berkata-kata melainkan kata-kata. Tapi kita tetap juga nak pakai. Kita boleh kata kita kena usaha kita. Itu beratlah. Sampai bila kita nak betul-betul ikut contoh jejak langkah Nabi Muhammad SAW. Iaitu akhlak tu adalah membuang keakuan diri. Jangan cerita lain dululah. Kan cerita ni, akhlak-akhlak macam ni pun bagus juga. Tak selesai juga. Yang selesai ni adalah buang keakuan La ilaha illallah. Tak ada. Jangan. Bila rasa ada keakuan diri, mula masuk macam-macam. Di luar solat, di dalam solat pun nak masuk juga benda tu. Kita tengok sendirilah. Orang kalau dia solat, kalau dia dah dok sebut usolli banyak diulang. Boleh sebut usolli. Tapi kenapa kau tak faham usolli itu apa? Itu lafaz niat. Tak payah kau nak solat, kau nak lafaz niat. Kau tahu orang dah azan, kau lafazkan lah. Oh, was-was lah kena ucapkan.
Was-was apa dah, memang kau nak solat ni Zuhur ni. Kau sebut lagi usolli. Kau bukan was-was. Engkau dah terbiasa menyebutnya, mengulang-ulang lafaz niat, bahawa engkau tu menjadi orang gila, kata Imam Ghazali. Kau dah ada hadapan Allah, tak perlu nak, engkau perlu mengingati bahawa engkau berdiri solat sekali, tak perlu lafaz lagi, bahawa engkau dah ingat bahawa engkau dah tak ada tu yang sebenarnya. Bila kita sebut usolli, takutnya kata kita ada keakuan di. Pasal usolli tu banyak orang tak faham. Dia kata aku usolli kan aku sengaja aku solat. Aku, siapa aku tu? Siapa aku tu? Tak mengaji susah lah aku. Aku dah solat. Allah suruh aku sembah dia. La haula wa. Allah suruh kau sembah, kau ada kudrat tak? Allah suruh sebut kul huwallahu ahad, engkau ke yang sebut kul huwallahu ahad tu? Ya. Jadi mengaji itu biar betul-betul lah, kenal diri, kenal Allah lah. Itu yang utama. Kalau tidak nanti kita penuh dengan kitab tapi tak faham-faham. Tak kenal-kenal doa Allah Ta'ala tadi. Allah Ta'ala, orang tu kata tercongok, kata tak nampak lagi. Dia tercongok Allah tu, kita tak nampak. Ibarat gitu orang tua kata lah. Dah betul-betul dekat Allah tu dengan kita dok cari yang lain selain pada Allah. Kita cari ganjaran, kita cari upah, kita cari kedudukan. Tapi kita tipu dengan mulut kita, ya Allah, lillahi ta'ala. Tak faham lillahi ta'ala. Kalau lillahi ta'ala tu dah tak mau yang lain dah. Tu tak mau lagi hajat-hajat selain Allah. Kita dah lillahi ta'ala tu betul-betul dia. Sampai kita sebut, la, tak ada semua. Engkau aja betul-betul. Dengan diri engkau sendiri. Tak ada dua, ya Allah. Itu sampai. Sampai apa? Supaya memang betul kita tak ada. Dia yang ada. Itu sampailah. Tapi kalau rasa kita ada, Allah ada depan, habislah kita. Masih ada wujud Nabi tak ajar begitu. Nabi ajar sahabat dia sebelum Islam tu solat sampai 13 tahun, Nabi ajar ni. Buangkan berhala keakuan buang. Itu kita tengok banyak orang sekarang, alim ulama, banyak kita banyak profesor, tapi ada lagi keakuan diri. Sebab dia tak bereskan. Dia tak mengaji. Kalau yang mengaji ambil tarikat ke contohnya, bolehlah sikit. Itu pun tengok juga tarikat. Ya, bukan saya cakap tarikat tak bagus. Masuk kat tarikat tu jalan untuk capai kepada hakikat wal makrifat. Itu pun boleh kalau dia terus. Kalau ada juga, ada keakuan diri juga. Tapi jalan dia mesti tarikat. Sebab benda ni syariat, tarikat, hakikat, makrifat, 4 ni tak boleh dipisahkan. Jangan kita berhenti pada tarikatnya. Harus hakikat, harus makrifat. Selesaikan cepat kehidupan kita. Baru yang lain-lain kita buat semua menjadi manis. Tidak ada pahit sebab tak mensekutukan Allah. Tapi kalau ini kita tak belajar, wadah dia tak mengesahkan Allah, masuk yang lain tetap akan bawa keakuan diri. Aku lebih alim, aku lebih macam iblis, aku lebih lama ibadah pada Adam, aku nak hormat Adam. Buat apa? Aku 1000 tahun ibadah, ini baru dihidupkan, aku nak hormat dengan dia. Sorry lah. Kalau ada keakuan diri tadi. Tapi kalau tak ada keakuan diri, apa pun Allah Ta'ala suruh kita lakukan bukan sebab kita, tapi Allah yang suruh. Jadi bila Allah yang suruh, kita tak mengaku kita yang berbuat. Dia menyuruh diri dia menyembah diri dia, asyik dengan diri dia berkehendak kepada dirinya kembali, dia menyebut dirinya sendiri, dia memuji diri dia sendiri, dia asyik dengan diri dia sendiri, tak memerlukan yang lain. Yang lain-lain ni menunjukkan ke arah untuk menunjukkan bahawasanya dia berkuasa kepada dirinya kembali. Cerita-cerita dia nak jadikan iblis, dia nak jadikan malaikat dia, itu cerita dia tidak ada dalam keadaan kesusahan, tak ada kerisauan. Allah ni, Allah tak risau. Allah tak pernah risau. Allah maha sempurna dan maha bijaksana. Dia nak risau apa? Dia jadikan iblis tu untuk cerita-cerita dirinya. Kita tak faham ni payah gitu. Allah marah, Allah. Kalau Allah marah ni ganap semua. Hancur dah sekian alam ni kalau Allah dah marah. Allah tu tidak marah.
Allah tu ibaratnya merendahkan diri untuk menyedarkan kita. Boleh Allah timpakan azab. Memang perangai manusia ni memang layak Allah tu timpakan azab kepada kita. Sebab memang layak perangai kita ni suka mengaku ada keakuan di melampau sangat. Bawa mandu kereta, kita rasa kita yang melihat, kita tekan minyak kita, kita angkat barang kita, banyak silap kita. Banyak sangat silap. Layaklah Allah timpakan azab, memang layak. Allah tak salah kalau Allah timpakan azab pada kita. Tak salah Allah Ta'ala. Sebab melampau sangat kita buat pengakuan diri kita hari-hari ni. Berapa banyak hari ni. Nah, kalau tak mengaji lagi teruk lah. Susah lah cakap. Kalau mengaji pun kita masih berperang teruk kan. Tak apalah. Ini tak mengaji langsung. Lepas tu condemnkan pula ilmu ni. Padahal ni lah ilmu yang sejati yang Allah Ta'ala suruh buangkan dulu. Sucikan dirimu. Sabihisma Rabbikal A'la. Bersihkan diri kau, tak ada keakuan diri. Baru nama Allah yang paling tinggi A'la tu baru disebut. Baru terasa. Dia yang paling tinggi. Baru terasa. Tapi kalau ada keakuan diri, macam mana kita nak rasa sucinya nama Allah tu? Sebab kita ni kotor, ada keakuan diri. Hijab kita yang buat hijab. Allah tak pernah hijab dengan kita. Jadi kesianlah. Allah tu sayang kita. Allah bagi banyak perumpamaan. Amsalalin nas. Allah maha alim, maha dia segala-gala. Dia bagi kita faham supaya kita kenal dia. Jangan beralasan, aku tak nampak Allah, aku tak kenal Allah. Allah tak ada orang ajar aku, tipu. Dalam diri kita, di luar semuanya cerita-cerita nak nunjukkan keesaan Allah, kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada satu pun seinci yang tak menunjukkan kepada kebesaran, keesaan Allah SWT. Sekalian alam. Allah jadikan sekalian alam ini untuk menceritakan dia. Kau tak nampak aku ke? Aku yang jadikan sekalian alam. Tak nampak aku ke? Buta ke? Nak lagi kau rasa ada engkau lagi. Oh, dah lama lah. Dah 40 tahun, 30 tahun, 20 tahun. Mungkin dah 70 tahun hidup aku tak nampak ni. Ya. Rugilah kalau kita tak rasakan Allah kat dunia ni. Kita masih rasa kita dia Allah. Bukanlah maknanya saya mengaku saya Tuhan, jangan salah faham pula. Ada orang tak faham. Dia kata saya mengaku. Tak ada, faham tak? Nabi bawa ni tak ada. Orang tuduh Nabi sesat juga. Sebab kita orang semua ada. Kafir Quraisy kata kami ada latah. Buat dari emas. Latah. Mana? Macam-macam nama patung-patung berhala tu. Emas besar-besar, tebal-tebal. Perak. Miskin lagi buat tembaga. Miskin lagi buat pada tepung. Lapar dia makan tepung tu. Uli balik. Macam-macam jenis patung dia orang. Dan Nabi SAW datang, tak ada. Tak nampak. Sesat ni Nabi ni. Agama baru dia bawa. Nampak? Kita gitu juga nanti. Bila orang dah terbiasa dengan kedudukan emas, wang ringgit, dunia dah dikejar tadi. Sebut juga nama Allah, solat juga, puasa juga. Tapi dalam hati dia tu ada sesuatu selain Allah. Disembunyi, Allah tu tak tahu. Bila sebut nama Allah tak bergetar. Munafik, orang sebut nama Allah tak bergetar. Dia sebut juga nama Allah. Solat berjemaah bersama. Belakang Nabi lagi. Tapi munafik. Sebab apa? Tak ada pun yang dia rasakan kemanisan dengan Allah. Dia sedikit aja dia ingat Allah. Itu pun Allah dah gelarkan orang yang solat, sedikit dia ingat Allah. Ini golongan munafik. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Sesungguhnya orang munafik tu menipu aku. Ketika dia solat, dia hanya sedikit dia ingat kusala. Dia hanya untuk bersolat tu biar orang nampak dia datang solat. Wah, dia ni bagus lah. Dia untuk dia orang. Padahal dalaman dia hanya sedikit dia ingat Allah. Itu golongan innal munafiq. Na yukhadi'una Allah wa huwa khadi'un wa iza qamu ila sholati
qamu kusala. Ketika orang munafik tu solat belakang Nabi, ada seorang tu mana dia tu hanya kusala. Mereka ini muzabzabina baina zalik. Sebelah kakinya di laut, sebelah kakinya di terowong. Munafik ni terowong, dua muka. Sana pun tak, sini pun tak. Ni golongan yang banyak sekarang, yang kita menghadapi sekarang, era kita, era munafik. Banyak kepura-puraan lagi. Jadi berbentuklah supaya kita boleh belajar kenal diri, kita tahu watak-watak munafik, watak-watak kufar, watak-watak yang mukmin, watak-watak apa pun saja dalam diri kita. Kita tengok ada ke tak ada. Kalau ada yang tak elok, buanglah keakuan diri. Caranya adalah buang keakuan diri. Bila ada ya keakuan diri, akan keluarlah sifat-sifat kufar, sifat-sifat munafik. Kita buat sesuatu tu, bila kita tak dapat hajat kita, kita tak nak buat. Kita dah solat tahajud tengah malam 20 tahun, dah dapat hajat kita dah nak buat, besoknya malas dah. Sebab dah dapat. Tapi kalau betul-betul dengan Allah, tak kira dapat ke tak dapat ke, apa pun keadaan kita, susah ke senang ke, kita tetap jalan terus. Keasyikan kita dengan Allah. Tu beza je. Orang yang nak kenal diri, kenal Allah, dia mana pun dia pergi, sentiasa dirinya fana. Dia menampakkan, hanya rasakan dengan Allah. Hidup tu, dulu saya dah bagi, hidup tu dah membahagiakan diri dia. Hidup tu yang Allah bagi, hidup ni hidup ni sekarang ni, hidup ni sangat membahagiakan diri ni. Dan yang lain-lain dia nampak kecil. Emas segunung ke, apa benda kan, kau jadi Perdana Menteri ke, kau jadi agung ke, itu kecil di sisi dia. Dia paling dihargai adalah hidup dia. Dia rasakan hidup tu hanya itu ya Allah, orang dah betul kenal. Itu arif billah. Itu wali-wali Allah. Dia rasa dah cukup dengan hidup tu Allah aja. Dalam diri dia tu hanya dia tak mau lagi memikirkan, dia menyerahkan segala. Hidup dia akan berlaku ke depan ni adalah Allah tu tadi ke depan, bukan diri dia dah lenyap. Dan memang betul pun, aku memang tak ada pun. Dibagi aku hidup, sebenarnya bukan aku hidup, tapi hidup tu cukup nikmat. Ya Allah, hidup tu dia rasakan cukup nikmat. Payah kita nak duduk situ, tak faham. Tapi kalau kita faham, dibagi kenal oleh Allah dari sisi Allah, ya Allah, kita cuci tangan bersih, tak nak lain, kosong. Kita Allah je dah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya Allah, untungnya manusia yang begitu. Inilah orang yang muhtadun, kata. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Mereka ni orang yang muhtadun, yang betul-betul dapat keuntungan daripada sisi. Apa dia? Dia dah tak ada keakuan diri. Tak mau apa, tak mau apa pun. Ikuti Allah Ta'ala kata, ikuti dia. Tak kira dia siapa pun, ikutilah dia, kerana dia tak mau imbalan apa. Dia dah dapat dah, hanya muhtadun tadi. Tu jadi kita nak cari orang-orang begini, ya. Kita nak, baru kita tahu kehidupan yang sebenar. Sebab Allah yang suruh. Ni bukan makhluk suruh. Jadi kita tak payah melobi-lobi. Nak lantik kita jadi ketua ke, nak jadi menteri ke, nak jadi agung ke, tak payah lantik dah. Kita dah cukup dah. Allah dah lantik kita. Apa caranya Allah bagi? Tak mau apa-apa dah. Allah bagi kita cukup, hasbunallah wa ni'mal wakil. Kita yang dah paling tinggi dah. Yang lain-lain nak bagi tu, nak suruh kita sama dengan dia tu semua rendah. Kita boleh masuk pun, tapi kita tetap dengan Allah. Bukan kita duduk dengan dia, tak. Kita dah sentiasa cukup. Kau suruh duduk mana pun, kita duduk. Yang penting kita selalu dengan Allah. Nak masuk parti mana ke apa, yang penting kita dengan Allah SWT. Bahagia kita hidup, cukup dengan Allah. Rasakan kat dunia lagi. Jangan lepas sana baru nak rasa, dengan kau ya Allah aku bagi lagi. Tak boleh. Tempat sana tempat alam barzah, alam perhitungan, perkiraan. Jadi di dunia lah tempat kita harus hitung dulu sebelum kita diperkirakan. Macam mana nak hilangkan perhitungan? Jangan ada keakuan diri. Allah Ta'ala kata, Rasulullah bagi tahu jalan yang mudah, iaitu buang keakuan diri. Maka engkau sentiasa berada benar di jalan yang
Benar dia sebab jalan yang benar tu ihdinas siratal mustaqim adalah jalan orang yang tak ada keakuan diri. Betul? Kak? Betul tak? Gitulah cara dia. Kita nak memproses kehidupan kita. Bahagianya kita bila kita menemukan pelajaran yang asli ni. Untungnya kita. Walaupun kita jatuh bangun, Allah tetap sayang. Yang jatuh pun kita Allah akan sambut, bangun pun Allah bangunkan. Sebab kita telah mendapati ma'rifatullah. Hala tuju kita sebenar adalah wa ila rabbika farghab. Jadi jatuh bangun itu cerita Allah. Yang penting kita tetap hati kita dia yang bangunkan kita, dia jatuhkan kita balik, dia bangunkan, dia hidupkan kita balik, dia matikan, dia mati balik, dia hidup balik. Jadi cerita kita tak menyangka ada cerita kita ada dia je. Maka bahagia kita sebab kita tahu engkau lah yang semua urus ya Allah, aku tak boleh buat apa-apa. Lemah longlai aku ya Allah. Kebingungan aku tak boleh nak sedot nafas sebab aku tak mampu ya Allah. Kebingungan aku ya Allah. Nafas pun kau yang bagi. Fikir nak buat apa pun kau yang bagi. Anak bagi nak solat apa ni semua engkau ya Allah. Kalau kau tak bagi aku nak buat solat ni, solat aku tak boleh ya Allah. Semua engkau. Ini manusia yang Allah Ta'ala sayang. Dia tahu aku yang nguruskan diri. Beruntungnya bila kita dapat pelajaran ni, siapa-siapa pun yang dah tinggi pelajaran apa pun harus dudukkan ni balik. Harus Rasulullah kata la ilaha illallah, hilangkan keakuan, hilangkan balik ilmu, hilang mana yang kau belajar tapi dah habis belajar kata Sayyidina Umar, engkau harus hilangkan diri. Itu keputusan tu. Yang ada hanya hikmah, iaitu Allah yang hikmah kehidupan ni adalah Allah, bukan ilmu kau yang boleh membawa. Kalau kau tak faham, tak kenal diri, tak kenal Allah, kau masih bergantung pada ilmu, syirik lagi tu. Bukan saya cakap tak boleh belajar, belajarlah ilmu banyak mana Rasulullah kata, tapi jangan kita benyandang. Allah sendiri bagi tahu qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tafada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Kalau air lautan ni jadikan dakwat untuk tulis kalimat aku, kalimat Rabbi, kering air lautan. Tak habis lagi kalimat ni. Bayangkan. Walau ji'na bimisli, walaupun ku tambah lagi sebanyak air lautan tu lagi untuk tulis, tak habis. Jadi Allah nak bagi tahu apa tu? Ilmu Allah kau tuntut beribu tahun, mati hidup balik, tak akan habis tak habis. Jadi jangan jadi maknanya kita belajar ilmu tu boleh belajar tapi kita kena ingat tak akan boleh habis kalimat-kalimat Rabbi, tak boleh habis. Kita kata ni dah cukup, ada yang lain di atas langit. Kita kata tinggi dah, ada atas langit lagi. Last kali kedudukan dia, keputusan dia adalah engkau selalu dengan hikmah, hilang semua ilmu kau. Hikmah yang paling tinggi iaitu keputusan Allah. Bukan keputusan di tangan ilmu, di tangan Allah nak bagi tahu itu. Walau ji'na bimisli mar, tambah lagi kalimatku takkan habis. Tu. Qul innama ana basyarun, kata Muhammad bahawa engkau ni manusia macam semua. Namun kepada engkau dibagi wahyu. Wahyu dulu ke ilmu dulu? Wahyu dulu ke ilmu dulu? Wahyu lah dulu. Sebab wahyu tu direct daripada langsung daripada Allah. Baru tulis kisah dalam ilmu-ilmu yang lain kan. Tapi wahyu tu datang dulu. Daripada mana wahyu tu? Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Roh Kudus yang membawa, Roh Jibril, Roh Kudus. Kesucian Allah juga. Allah berikan kepada malaikat, kesucian malaikat tu daripada petugas-petugas Allah. Dia pun tak ada kekuasaan. Allah bagi tugas kepada dia, malaikat nama dia, untuk menurunkan wahyu. Ada kalanya wahyu tak perlu menerusi Rohul Kudus, langsung Allah bagi di sisi Allah, macam Nabi Adam dan nabi-nabi yang lain pun ada juga yang dapat begitu. Tak semua. Itu semua susunan Allah. Yang penting tu semua daripada siapa tu?
Allah. Daripada malaikat ke, daripada apa pun, dia berbentuk kesucian laduni ke dia berbentuk kesucian bahawa orang itu dah tak ada keakuan diri, baru akan turun perbezaan antara manusia tu, maka dia akan masuk wahyu yang di sisi Allah. Untuk apa tu? Tak lain akhlak, membawa ilahun wa, menombor satu Allah. Jangan ada diri engkau, jangan ada diri engkau, maka engkau akan mendapatilah bahawa dialah yang melangsungkan segala perjalanan sekalian alam ini. Siapa yang memperjalankan? Allah Subhanahu. Tak ada lagi dah kita nampak perjalanan semut berjalan ke, roh kita keluar ke, malaikat kita nampak semua, siapa memperjalankan? Tak nampak yang lain dah. Bukan kita nampak Allah angkat kita, bukan. Hakikat sebenarnya, ia tu yang mengangkat tu siapa? Kudrat siapa? Rasulullah SAW Isra' wal Mi'raj, naik burak. Hakikatnya burak tu apa? Burak tu adalah kesucian. Burak tu banyak. Burak binatang burak ke apa, berbentuk kepala manusia kan? Burak nama dia. Manusia pun tak, binatang pun tak. Tapi special. Kepalanya manusia. Semua cantik-cantik. Semua nunjuk keindahan. Sebab Nabi Muhammad nak naik. Berjuta banyak burak ni. Semua cantik-cantik. Pelik. Berlian-berlian, berhias-hias. Pasal dengar Allah Ta'ala kata, dalam banyak-banyak kamu semua burak, nanti akan beruntung dapat naik Nabi Muhammad SAW. Semua rasa nak, mudah-mudahan aku dah Allah Ta'ala pilih. Masing-masing tunjuk ke kecantikan. Ada satu burak ni, dia diam je, tak sombong. Aku tak layak, ya Allah. Burak ni pun burak yang Nabi nak bawa Nabi pun, dia tak sombong, dia rasa dia tak layak lah aku, ya Allah. Dia gitu. Allah pilih yang gitu. Merendah diri dah pilih untuk bawa Nabi Muhammad SAW tu. Walaupun dia lemah berendah diri, tapi Allah bagi kekuasaan sepantas cahaya dia boleh terbang. Tup, sampai dah langit pertama. Sup, langit kedua. Sup. Cepat ni tadi Allah Ta'ala. Sebab tak ada kesombongan dan rasa merendah diri. Itu menunjukkan Allah nak ajar kita cerita-cerita Allah nak ajarkan kita jangan sekali-kali kita hebat macam mana pun, ada kehebatan kita cantik macam mana pun, jangan ada rasa rendah diri. Aku ni cantik sebab Allah bagi cantik supaya aku tidak sombong. Ini kecantikan semua daripada Allah. Allah tu lebih cantik. Bukan suruh kau puji aku cantik, supaya kau dapat lihat Allah tu lebih cantik. Aku ni Allah bagi kaya, sebenarnya jangan kau lihat kekayaan aku ni sikit aja ni. Aku walaupun Nabi Sulaiman aku kaya, sebenarnya kekayaan ni sikit je daripada Allah. Allah tu Ghani, maha kaya, dan Ghani wa Mughni. Dia boleh memberi kekayaan ni, pemberian Mughni. Allah ni sikit aja ni aku jadi kaya. Mengapa aku nak sombong? Ni hak Allah SWT. Allah bagi aku bawa kerajaan, satu kerajaan di sini kecil Malaysia aja. Mengapa aku nak rasa bangga? Aku patut menangis tengah malam. Allah bagi kekuasaan nak tengok aku jaga amanah ke tak amanah. Yang aku risau sekarang bukan kedudukan aku sebagai menteri, sebagai ketua, tapi aku risau bolehkah aku jaga amanah ni, ya Allah. Tolonglah ya Allah. Jadi kita bila kenal diri, kenal Allah, kita tak akan ada rasa keakuan diri. Bila tak ada keakuan diri, tak akan masuklah sifat mazmumah, sifat tercela, sombong, riak, takbur, ujub, semua. Itu tak akan sebab kita dah tutup dengan sifat tak ada keakuan diri. Tapi bila ada keakuan diri, semua terbuka. Bila cepat akan masuk. Kau tutup ni masuk. Kau tutup ni masuk. Berbagai arah akan masuk. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala memang menciptakan keakuan hawa nafsu ni adalah sifatnya adalah sifat yang memiliki kerajaan. Kerajaan keangkuhan. Untuk berbalah dengan Allah. Untuk menjadikan seolah-olah kita ni ada kerajaan khas, boleh mengalahkan yang lain. Bahaya tak bahaya ni keakuan diri ni. Kalau dia perlihatkan keakuan diri kita, menangis kita, takut. Melawan Allah SWT, mensekutukan Allah SWT, itu je kerja.
Tapi bila kita dapat, tuan, kita tak kenal diri, tak kenal Allah, ada keakuan diri, dia punya puji kita sampai kita lupa bahawa kita ni berada di dalam kesyirikan. Di tempat yang paling azab. Apa tempat dia paling azab? Jahanam. Apa sebab jahanam? Kita melupakan Allah. Kita rasa ada di diri kita. Dia belajarlah tinggi mana, tetap juga akan datang keakuan diri. Tapi kalau kita belajar la ilaha illallah, kita kupas supaya kita berada dalam benteng Allah. Apa benteng Allah tu? Tak ada keakuan diri, kita akan selamat. Ilmu apa pun akan datang kepada kita. Tinggi mana pun ilmu akan datang pada kita. Kita akan potong, kita kata, carilah orang lain. Aku dah cukup dengan Allah. Ilmu aku ni, wali Allah ni pakai. Tak. Aku dah capai kepada ilmu yang iaitu Maqam Mahmud. Aku tak memerlukan lagi ilmu-ilmu yang lain. Bukanlah aku tak sombong, tak nak belajar. Tetapi selagi tak disuruh oleh Allah, aku takkan ambil. Walau kau datang hidang depan aku, ambillah. Aku boleh buat gini, aku boleh ini. Kau nak duit, ambil, amalkan aku. Macam-macam makrifat yang datang membawa untuk memperhidangkan pada kita supaya kita keluar daripada makam keakuan diri. Dia nak biar kita ada keakuan diri. Padahal kita dah seronok, dah lazat, manis, tak ada pahit dengan Allah, jangan layan. Kita layan, keluar balik, berat kita punya masalah tu lebih berat daripada segala penduduk dunia. Sebab Allah dah bagi kita selamat. Tak mau ada keakuan diri. Allah dah selamatkan kita, leburkan kita, buangkan keakuan diri kita. Allah dah buang, leburkan. Betul-betul kita rasakan dia dah. Maka tak naklah lagi kita nak tu. Memang tak nak punya. Kau hidang macam mana selagi. Melainkan Allah Ta'ala kata, pergi duduk, belajar ilmu. Baru kita pergi. Sebab Allah yang suruh. Itu Maqam Mahmud. Bukanlah kita ni tinggi, tapi Allah letakkan kepada barang siapa yang betul-betul hendakkan kepada Allah, buangkan keakuan diri. Sampailah dia kepada Allah. Ini yang dikata sampai faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan soleh. Dan siapa nak pertemuan dengan aku, hendaklah dia falyamal amalan soleh. Apa tu amalan soleh? Wala yusyrik. Tak ada rasa keakuan diri. Apa pun dia buat amalan soleh itu apa pun dia gerak zikir nafas Allah yang gerakkan naik, Allah turunkan, Allah berhentikan, Allah suruh ni. Semua lintasan suci daripada Allah. Dia yakin hidup dia tak ada. Yang ada hidup kehidupan cerita kisah-kisah tak ada lain dah. Bahagia dia. Dia tak nampak lain yang lebih bahagia lagi dah. Kau bagi apa benda pun dia tak nampak. Dia dah rasa hidup tu bahagia dah. Sebab hidup tu Allah dah. Bahagia dah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Yang lain-lain ni hanya nak ngusik-ngusik main-main dia gitu je. Dia tetap dalam diri dia. Wala bai'un an zikrillah. Dia tetap hati dia. Semua dia lalai. Hanya dia ingat Allah mengingat Allah tak ada. Mudah-mudahan kita sentiasa duduk di situ. Minta Allah yang bersifat daim. Dan sungguh pun yang keluar pun tetap. Atakhilni mutakhala sidkin. Wa atakhilni mutakhala jasik. Wa ja'alni min ladunka sultanan. Ya Allah, masukkan aku ke tempat yang benar. Keluar pun tetap dengan tak ada keakuan diri. Masuk pun tak ada keakuan diri. Keluar pun tak ada keakuan diri. Dan adakan di sisi kita kerajaan Allah yang mentadbir kita. Bukan diri kita. Allah yang mentadbir diri kita. Itu maksudnya. Baca doa tu banyak-banyak supaya ke mana pun kita rasakan sentiasa keluar ke mana, pergi mana pun tetap kita rasakan dia yang kontrol. Kita dah tak ada apa ke mana. Memang kita memang tak ada pun. Bila dah lama sangat kita nak rasa ada, memang susah nak buang. Tapi inilah pelajaran dia. La ilaha illallah. Dia utus Nabi Muhammad SAW untuk kebenaran, untuk akhlak. Iaitu jangan lagi ada keakuan diri. Inilah dia yang Nabi bawa. Dan Nabi nak bukan bersandar pada Nabi. Nabi nak kita dapat Allah Ta'ala. Tak ada keakuan diri. Dapat Allah Ta'ala, itu yang Nabi nak bawa. Nabi nak ajarkan itu, bukan bersandar pada Nabi. Sungguh pun gitu. Bila kau dah cinta ke aku,
Cara je senanglah. Nanti bila kau dah cinta aku akan nak bawa engkau mengesakan ilahun wahid. Bukan menyembah pada aku Muhammad. Aku masih sifat lagi. Sifat tak lain mesti ada tenggelam lebur. Seluruhnya zat sifat asma afal satu esa bukan dua. Afal pun esa, asma dia pun esa, sifatnya esa, zatnya pun tentu esa. Semua sekali satu, bukan ada dua. Cuma dipecah-pecahkan supaya kita faham nyata yang ada hanya alif lam lam ha, zat sifat asma afal esa Allah aja yang ada. Seluruh afal Allah jadikan. Seluruh daripada afal ada nama-nama setiap afal. Proton, handphone apa jenis Nokia, Oppo, semua ada afal, ada nama. Jadi sebalik nama ada sifat-sifat tak lain daripada zat. Jadi keseluruhan afal, asma, sifat, zat dia belaka. Bukan banyak. Satu. Setunggal. Bukan dua, bukan tiga. Maka itu kita kena faham. Nama kita pun satu. Sifat kita pun satu. Perangai itu tadi. Bentuk kita pun gini satu. Siapa pun dia tetap satu esa. Buah durian, rasa durian. Buah manggis, makan rasa manggis. Boleh makan manggis rasa durian. Esa rasanya manggis tetap durian tetap durian. Rambutan tetap rambutan. Kerana Allah nak bagi kita faham esanya aku ciptakan. Tak boleh ada makan manggis rasa limau mana boleh tu. Duduk tanya rambutan tu akal tak betul tu. Allah tak ada. Naluri kita Allah ngajar sejak di alam roh 4,000 tahun sebelum terzahir. Naluri kita mengesakan asyik dengan tak ada rasa keakuan diri apa. Betul-betul Allah di alam roh. Dudukkan balik innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Kita minta kongsian sama insya-Allah. Apa nak cakap tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-mukasyafa ghaibul fuqara ila siratal mustaqim, ila siratal mustaqim, ila siratal mustaqim. La haula wala quwata illa billahil azim. Bersyukur ketika hadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dia dapat kita bersama-sama dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menceritakan tentang kebesaran Allah taala, keagungan Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, membesarkan Allah Subhanahu wa taala, yang itu hal tujuan la ilaha illallah, meniadakan diri kita, menafikan keakuan diri kita, yang ada hanya Allah. Itulah yang kita nak kena bawa dalam kehidupan harian kita, yang mana dalam kehidupan harian kita ni yang dah berlaku sekarang ni, dah akhir zaman ni, perlu kita kena adakan masukkan tauhid dalam diri kita ni, seperti mana yang diperkatakan, seperti yang diberi talk sebelum ni. Jadi itulah yang kita nak akan masukkan supaya kita sentiasa yang dikatakan la ilaha illallahu izni. Allah Taala bagi pembenting dalam diri kita supaya kita sentiasa berada dalam keadaan tak ada diri kita, tiada diri kita, maka itulah yang ada hanya Allah, mengesakan Allah, membesarkan Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kita nak nyatakan nafikan diri kita ni, maka Allah Taala tu tahu bahawasanya itulah orang mukmin yang nakkan Allah Subhanahu wa taala. Bila kita usaha kita nak menafikan, usaha tu datang daripada dia, nak nafikan diri kita ni, yang ada hanya Allah, bagi nak mengesakan Allah, pasti Allah Taala letakkan yang dikatakan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Pasti dia akan bagi olahan setiap hari, setiap waktu dia akan bagi olahan, perumpamaan, misal perumpamaan, semua Allah Taala akan bagi insya-Allah. Sekian daripada saya, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diucap teman kita semua daripada khatirah benar. Alhamdulillah. Tutup dulu sampai sini. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan kesilapan dalam menyampaikan ada keakuan diri. Wa afu minkum. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar. Nabi.